sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para penonton yang dihormati. Selamat datang ke rancangan Suara Minda, sebuah program yang membincangkan isu-isu semasa yang dekat di hati rakyat Malaysia. Pada hari ini, kita akan menyentuh satu topik yang amat penting, iaitu bencana alam yang sering berlaku di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara kita sering bertepang berbagai bencana seperti banjir, tanah runtuh dari petir yang boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi. Bersama saya hari ini ialah dua tetamu dijemput istimewa. Di sebelah kanan saya ialah saudara Farid, wakil daripada Agensi Pertahanan Awam Malaysia, dan di sebelah kiri saya ialah saudari Liana, wakil daripada Pertumbuhan Sukarelawan Kemanusiaan. Selamat datang ke rancangan kami. Terima kasih Aina. Satu penghormatan bagi saya untuk berfungsi pendapat saya dalam topik yang begitu penting dan bermakna ini. Terima kasih juga atas jemputan. Saya berasa gembira kerana dapat hadir untuk berkongsi pengalaman dan pandangan saya. Okey, baik. Untuk memulakan perbincangan, saya ingin ajukan soalan pertama kepada saudara Farid. Apakah jenis-jenis bencana alam yang sering berlaku di Malaysia? Apakah jenis-jenis bencana alam yang sering berlaku di Malaysia? Baik, terima kasih atas soalan itu. Antara jenis-jenis bencana alam yang paling kerap berlaku di negara kita, iaitu Malaysia, ialah banjir, ribut petir, kemarau, jerebu dan tanah runtuh. Bagi kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, bencana alam yang paling sering berlaku ialah banjir kilat, iaitu semasa sistem pemerintahan bandar tidak dapat menampung hujan lebat. Manakala bagi kawasan luar bandar atau pedalaman, bencana alam yang sentiasa berlaku juga merupakan banjir. Ini kerana hujan akan turun selama beberapa hari, seperti yang kita boleh nampak di negeri-negeri pantai timur seperti Terengganu. Okey, menarik ni saudari Liana. Bagaimana pula dari pengenalan dan juga pengalaman saudari yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan ataupun bencana apa yang paling memberi kesan kepada masyarakat? Bagaimana pula daripada pengalaman saudari yang terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan, iaitu bencana apa yang paling memberi kesan kepada masyarakat? Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, banjir besar dan tanah runtuh memberi impak paling besar. Ramai keluarga kehilangan tempat tinggal, pendapatan dan barangan penting. Selain kerosakan fizikal, kami juga melihat kesan emosi, iaitu ada bangsa yang trauma kerana kehilangan harta benda atau ahli keluarga. Oleh itu, bantuan kemanusiaan bukan sekadar menyediakan makanan, tetapi juga memberi sokongan emosi dan pemulihan psikologi. Ya, itu satu pandangan yang sangat menyentuh hati. Ramai mungkin tidak sedar kerana jangka panjang bencana terhadap kesejahteraan mental masyarakat pun. Okey, baik, kita balik pula kepada persoalan punca. Saudara Farid, apakah faktor utama menyebabkan bencana alam berlaku secara semakin kerap? Bagaimanakah faktor utama yang menyebabkan bencana alam berlaku semakin kerap? Baik, terima kasih. Antara faktor utama yang menyebabkan bencana alam berlaku di negara kita ialah perubahan iklim secara global. Yaitu menyebabkan cuaca pada zaman sekarang tidak menentu. Dan hujan turun dalam jumlah yang luar biasa dalam masa yang agak singkat, menyebabkan sistem pemerintahan di negara kita tidak dapat menampung jumlah air hujan itu. Dan selain itu, sikap segelintir ahli masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuang sampah secara merata-rata ke dalam longkang. Ini juga merupakan salah satu sebab yang menyebabkan banjir kilat semakin berleluasa di negara kita.
ramai sekali, yaitu aktiviti manusia. Contohnya penebangan hutan dan pembangunan bandar yang tidak terancang. Ini akan menyebabkan kawasan tatahan air diteroka tanpa kawalan dan menyebabkan banjir kilat berlaku juga. Ya, betul. Faktor manusia sememangnya memainkan peranan yang sangat besar. Jadi, saudara Liana, apakah pandangan saudari tentang tanggung jawab masyarakat dalam menangani isu ini? Apakah pandangan saudari tentang tanggung jawab masyarakat dalam menangani isu ini? Saya percaya tanggungjawab ini harus dipikul bersama. Kerajaan boleh mengubah dasar dan menyediakan infrastruktur, tetapi jika rakyat tidak mengamalkan sikap tanggungjawab terhadap alam sekitar, namun usaha itu akan sia-sia. Masyarakat perlu dididik tentang kepentingan kita semula, pengurusan sisa yang betul, dan penjagaan sungai dan hutan. Kita juga peka terhadap tanda-tanda awal bencana seperti hujan berterusan, tanah mereka, atau air sungai yang semakin keruh. Ya, saya sangat bersetuju dengan pandangan sebab pendidikan dan juga kesedaran awam perlulah dimulakan dari usia yang awal supaya cinta dan juga nilai cintakan alam ini dapat dipupuk sejak kecil lagi sebab kita semua kenal bahawa kerana berlentur perlu biara daripada rebengnya. Okey, sekarang kita nak masuk kepada bahagian yang lebih penting, iaitu langkah menghadapi dan juga mengurangkan risiko bencana alam. Saudara Farid, apakah langkah-langkah yang telah dan boleh diambil oleh pihak berkuasa bagi memastikan masyarakat lebih bersedia? Apakah langkah-langkah yang boleh dan telah diambil oleh pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat lebih bersedia? Baik, antara langkah utama untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar di negara kita ialah mewujudkan sistem amaran awal seperti mewujudkan sistem amaran awal yang berkesan. Contohnya, Jabatan Meteorologi Malaysia dapat mengeluarkan amaran melalui SMS, aplikasi atau media sosial. Selain itu, latihan kesiapsiagaan juga penting dan haruslah dilaksanakan di sekolah dan komuniti supaya para pelajar dan ahli masyarakat mereka tahu apa yang perlu dilakukan semasa bencana alam berlaku. Dan akhir sekali, kami APM sanggup sentiasa bekerjasama dengan agensi NGO untuk memastikan operasi menyelamat dan pemindahan sentiasa dijalankan secara lancar serta selamat. Ya, baik, saudari Diana pula. Bagaimana pula peranan pertumbuhan sukarelawan dalam membantu mangsa bencana? Bagaimana pula peranan sukarelawan dalam membantu mangsa bencana? Penubuhan kami biasanya terlibat dalam pengagihan bantuan makanan, pakaian dan keperluan asas. Kita juga menubuhkan pusat sokongan emosi bagi mangsa yang mengalami trauma. Selain itu, kita juga berusaha melatih lebih ramai kesukarelawan muda agar mereka tahu cara membantu dengan betul. Sebagai contohnya, cara menguruskan logistik bantuan dan cara berkomunikasi dengan mangsa dalam situasi genting. Semangat gotong royong dan empati amat penting ketika menghadapi bencana. Ya, sangat bagus. Itu membuktikan bahawa apabila agensi kerajaan dan juga NGO dapat bekerjasama, impak bantuan kepada mangsa dapat menjadi lebih berkesan dan juga menjadi lebih cepat. Okey, kita sudah sampai ke penghujung seksi kami. Sebelum mengakhiri rancangan, saya ingin minta sedikit pesanan dan harapan daripada saudara dan juga saudariku. Saudara Farid dahulu, silakan. Baik, saya berharap setiap ahli masyarakat Malaysia sentiasa peka terhadap isu bencana alam dan bertindak dengan segera semasa menerima apa-apa amaran awal daripada pihak kuasa. Janganlah tunggu sehingga situasi
menjadi semakin kritikal. Tapi yang paling penting, kita haruslah sentiasa bekerja sama, bertanggung jawab dan mengeluarkan tenaga untuk memelihara keseimbangan ekosistem di negara kita supaya alam sekitar kita dapat dipelihara. Terima kasih. Saudari Liana pula. Saya berharap agar semangat tolong-menolong terus subur dalam masyarakat. Ketika bencana melanda, tidak kira bangsa atau agama, kita semua harus bersatu hati untuk membantu mereka yang memerlukan. Selain itu, saya ingin menyeru golongan muda agar melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan kerana setiap tenaga amat berharga ketika waktu kecemasan. Oke, terima kasih atas pesanan yang sangat bermakna dan bahagia ini. Sebagai rumusan, bencana alam mungkin tidak dapat dielakkan. Namun, dengan kesadaran, kerjasama dan juga persediaan awal, kita mampu mengurangkan kesan bencana alam ini. Semoga perbincangan ini dapat memberi manfaat dan juga membuka mata semua pihak tentang pentingnya tanggung jawab bersama semasa menghadapi bencana alam yang semakin serius macam ini. Sekian sahaja rancangan Suara Minda untuk kali ini. Terima kasih kepada saudara Farid dan juga saudari Liana serta kepada penonton yang setia bersama kami. Sekian, terima kasih.